Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kelas hari ini saya beri laluan dulu ucapan daripada Cikgu Azli untuk kata-kata bagi tahun 2021. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ada dekat sini hanya ada Cikgu Hafiz dengan Kai je. Kai dengar ke Kai? Dengar. Okey. Aku bila dengar suara kau kan Kai, walaupun satu orang, semangat. Terima kasih kerana masuk Zoom pagi ni. So Cikgu harap Kai, semangat Kai. Boleh Kai? InsyaAllah. Lupakan kisah yang lalu, kita teruskan untuk buka tahun 2021 yang lebih mantap lah. Boleh kan ya? Okey. So cikgu nak terangkan kat sini. Kita untuk PDPR kali ini, kita akan terus fokus kepada tingkatan 5. Ya Kai? Yang untuk tingkatan 4 punya kita akan tangguh dulu. Once bila kita dah balik, kita bersemuka, baru kita kejar apa yang kita tak siap. Sebab apa? Kita ni lebih kepada amali. Betul kan Kai? Jadi sekarang ni kita akan terus kepada silibus tingkatan 5. Kalau ikutkan kita ada 4 koku, koku 3, koku 4, koku 5 dan koku 6. Mungkin kau ingat lagi koku 1 kita lukisan, koku 2 kita pendawaian. Betul Kai? Lukisan dan pendawaian. Okey, cun. Maknanya untuk tingkatan 5 ni kita ada 4 koku. Koku 3, koku 4, koku 5 dan koku 6. Tapi untuk mula-mula ni cikgu dah berbincang dengan Cikgu Hafiz, kita akan mulakan dengan koku 4 iaitu kawalan motor. Ya. Kawalan motor. Jadi dekat sini kalau kita tengok tajuknya adalah pemasangan motor satu fasa dan kawalan motor. Jadi kita akan mulakan dengan tajuk inilah Kai. Jadi untuk kali ini punya PDPR, cikgu dah bagi kertas penerangan. Mungkin Kai dah tengok. Ada tak Kai tengok tadi? Yang mana? Oh, yang YouTube tu ke? Bukan belum YouTube. Lagi. Okey. Nanti cikgu akan bagi kertas. Cikgu dah bagi dah kertas penerangan pada grup Telegram. Okey. Ada. Ada kan? Okey. Itu adalah modul kita. Nota kita. Kalau Kai nak mudah, kalau di rumah ada printer, Kai boleh print. Kalau tak nak print pun boleh, kita just pakai handphone saja. Kita scroll. Maknanya ni macam buku teks digital lah ni. Ya? Kita pun ada digitalnya, jangan risau. Jadi kita punya caranya, kalau boleh kita akan buat Zoom secara online. Sebab apa? Secara online ni kalau kita ada masalah kita boleh tanya ke cikgu. Betul. Mungkin ada kekangan yang lain, pelajar lain tak boleh nak online, tak apalah, kita faham masalah. Dan Cikgu Hafiz akan record segala apa yang kita buat hari ni. Cikgu Hafiz akan record dan Cikgu Hafiz akan masuk ke dalam YouTube. Jadi kita mana pelajar-pelajar yang ada masa terluang, kita boleh ulang tengok daripada YouTube. Cuma hari ini kita ni lebih kepada penerangan lah apa yang akan berlangsung sepanjang PDPR pada kali ini. Ya. So jadi sekali lagi cikgu nak ucapkan terima kasih lah pada Kai kerana sudi masuk. And kalau Kai tak masuk, cikgu dengan Cikgu Hafiz tetap on juga. Dan kita akan teruskan juga PDPR. Tapi ialah kami short sendiri je berdua. Bila ada Kai ni, at least ada seseorang yang dengar. Kan? Tidaklah cikgu dengan Cikgu Hafiz ni cakap berdua je kan. Jadi ada Kai nak tanya apa-apa ke cikgu? Tak ada. So far? Tak ada? Okey.
Habis rasa itulah ucapan cikgu harap Kai masuklah. Waktu kelas ni Kai masuk. Supaya Kai bagi semangat dekat cikgu. InsyaAllah Dia lain, kalau Kai. mengawal. Feel-nya lain. Kalau Kai masuk, feel cikgu lain. Kalau Kai tak ada, lain feel dia. Kan? So itu sajalah. Maknanya kita pun tak boleh nak bagi tahu apa-apa, apa yang akan berlaku akan datang mungkin kita tak tahu, just kita boleh merancang kan. Yang menentukannya Tuhan. Jadi cikgu serahkanlah kepada Cikgu Hafiz. Okay, Hafiz. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Azli. So, kita teruskanlah usaha kita pada pagi ini dalam sesi pembelajaran. So, sekejap lagi saya akan share kertas penerangan kita, apa yang kita nak belajar pada hari ini. So, alright. Hafiz, bagi aku mulakan dulu kejap. Boleh? Untuk motor. Boleh? Tak ada masalah. Ya. Okey, silakan. Waktu Hafiz boleh scrollkan yang page pertama tu. Okey, baik. Okey, Kai Kai, kalau Kai tengok kat sini, kalau Kai tengok kertas penerangan ni, Kai pernah nampak kan? Nah. Okey. Kalau Kai tengok kod program EE320222012, pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa level 2, ya. Kalau tengok dia punya kod tajuk unit kompetensi tu C04, pemasangan motor satu fasa dan kawalan motor. Ini yang kita penerangan inilah yang cikgu dah bagi hari tu. Jadi antara task, antara work activities yang kalau Kai baca, Kai tengok, kita ada yang pertama mengenal pasti spesifikasi dan prosedur bagi pemasangan motor satu fasa. Dan yang kedua menyediakan alat pemasangan, penyelenggaraan, alatan, peralatan dan bahan motor satu fasa serta kawalan motor. Yang ketiga menyediakan motor satu fasa, pemasangan kawalan motor satu fasa, pemasangan, memeriksa kefungsian kawalan motor satu fasa, dan yang terakhir merekod motor satu fasa dan pemasangan kawalan motor. Ada 6 semuanya yang kita kena selesaikan. Jadi kita kalau nak tengok cerita pasal motor ni, apa yang Kai dalam kepala Kai, yang Kai nampak bila ada perkataan motor satu fasa, apa yang Kai bayangkan? Bayang motor je lah. Motor apa? Motosikal? Yang saya bayangkan? Yang saya bayangkan motor je. Saya bayang motor je. Motor apa? Motosikal lah. InsyaAllah motosikal. Ya, motor lain ni Kai tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Ni cikgu nak tunjukkan Kai. Sekejap, cikgu tunjukkan. Cikgu Azli tu dia nak pergi ambil motor tu yang besar kot. Agaknya yang berat tu rasanya. Kesian cikgu. Nak macam mana? Cikgu dekat rumah ni. Yang cikgu lain ada di sekolah. Saya pun kat rumah. Alright, saya tengok motor. Ayam. Nampak Kai? Di mana? Nampak ke? Okey, nampak. Inilah motor elektrik satu fasa, tapi yang ini 3 fasa, yang ini 3 fasa. Tapi cikgu tunjukkan inilah yang satu fasa dia kecil sikit. Ya? Maknanya untuk penerangan mula-mula ni cikgu nak tunjuk dekat Kai
Inilah motor yang kita akan belajar. Bukannya motosikal yang Kai bayangkan tu. Kalau Kai masuk dalam bidang otomotif, motosikal itulah. Tapi kalau Kai masuk dalam bidang motor elektrik, inilah motornya. Okey. Okey. Kai rasa dalam kehidupan Kai ni, apa yang Kai nampak di sekeliling Kai yang menggunakan motor elektrik? Paling dekat dengan Kai dalam bilik tu. Cuba tengok atas ceiling tu ada apa. Aircon. Aircon pakai motor, lagi? Tak, saya boleh bayang aircon je. Yang berpusing Yang berpusing atas kepala tu? Oh, kipas. Kipas. Kipas ada motor ke? Yes, ada. Habis tu. Tak apa. Kipas yang memusingkan kipas tu adalah motor lah. Tak apa, ini pengenalan dulu. Lagi apa yang kau nampak dalam kehidupan seharian? Dalam rumah ada kipas ceiling. Kita ada kipas tegak tu. Mana-mana peralatan elektrik yang berpusing, yang bergerak, selain daripada kipas. Apa cikgu? Tadi sangkut-sangkut. Selain daripada kipas, selain daripada kipas, apa lagi peralatan elektrik yang gunakan motor? Aircon, kipas. Aircon dekat mana kalau kau perasan? Dekat mana ada motor aircon tu? Sama ada di aircon dalam rumah ke ataupun yang kompresor di luar tu? Di luar nama tu kompresor kan? Yang kotak besar di luar rumah. Yang digantung. Tak perasan juga. Lagi apa dalam rumah? Engkau mesin kain ada? Mesin basuh? Ada? Mesin basuh? Motor. Mesin basuh lagi? Ada. Kan mesin tu kipas dia berpusing-pusing. Siapa memusingnya? Motor. Lagi apa? Lagi apa? Kau nak kisah cili? Baru nak cakap blender. 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 Lagi nak buat kek. Pakai apa? Nak buat mixer. Yeah. Mixer. So tahu dah? Motor? Tahu. Okey. So hari ni Kai dah tahu dah apa itu motor elektrik. Walaupun Kai tak pegang tapi Kai tahu. Betul? Betul. Kai tahu apa itu motor. Jadi kan Kai dah tahu motor, Kai dah tahu apa kegunaan motor dalam seharian. Motor ni ada banyak jenis tau Kai. Ada banyak jenis. Cuba tengok kita pergi kejut jenis-jenisnya, Pis. Okey. Dan. Ni Kai. Ini kerja sekolah nanti yang cikgu akan bagi Kai. Kalau boleh. Bila kita buat kelas pagi ni, contohlah, katakanlah kita belajar satu jenis motor ni, motor fasa belit ataupun split face motor. Apa tugasan yang cikgu nak Kai buat? Kai tolong buat peta minda ataupun Kai buat jenis apa-apa untuk yang PAK21 tu. Kita ada peta minda, kita ada apa? Peta buih, lagi ada apa? Peta pokok. Peta pokok ke, yang sesuai. Benda tu kita dah ajar kan? Yang sesuai, Kai jadikan dia sebagai nota.
Okey. Kau jadikan dia sebagai nota, masukkan dalam buku. Buku ada tak? Buku Ke kat sekolah? panjang log panjang ke? Boleh, boleh. Ni. Buat nota kat situ. Okey. Nanti kau buat nota pada buku tu. Ya? Okey, Tulis okey. tarikh hari ni, masa hari ni, bila kau free lah. Ya? Bila kau free. Jadi kita terus pergi ke tengok jenis-jenis motor elektrik tu, Kai. Okey. Okey. Cikgu Hafiz sambung. Okey, apa yang saya highlight ni adalah motor fasa belah atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil split phase motor. So nanti dalam peta minda nanti boleh tulis yang di tengah-tengah tu, kita tulis jenis motor elektrik satu fasa. Lepas tu kita keluarkan lagi peta minda satu, motor fasa belah. So sekarang ni cikgu akan terangkan apa dia motor fasa belah. So biasanya orang kita dia panggil motor fasa belah ni, dia panggil sangkor tupai. Okey, sangkor tupai. Sebab dia bentuk dia macam sarang tupai lah. Itu cerita dia. So dari sini kita nak tengoklah apa motor fasa belah ni. Apa diguna bekalan macam mana? Ada di rumah ke tak? Okey, cuba kita tengok. Bila sebut satu fasa, bermakna satu fasa adalah bekalan masukan bagi pengguna-pengguna rumah. Maknanya boleh pakai di rumah lah. Bila sebut satu fasa bermakna 240 berapa Kai? Volt. 240 volt. Maknanya bekalan masukan TMB ke dalam rumah kita 240 volt. Lepas tu kita tengokkan macam mana motor fasa belah ni dia nak hidupkan. Jadi dekat sini cikgu hanya highlight benda yang penting supaya kita buat ringkas dan padat. So di sini kita tengok mana yang cikgu highlight ni adalah arus rotor oleh stator. Stator ni benda yang pegun, yang tak berpusing melawan medan stator. Medan stator ni adalah medan yang mengeluarkan arus magnet. Nanti kita tengok. Okey. So bagaimana arus ni boleh menggerakkan motor? Macam mana motor tu boleh berpusing? Itu cerita dia. Macam mana boleh berpusing, berputar tetapi arus tidak dapat menghidupkan motor. Cerita dekat situ. Jadi dekat sini kita nak tengok beberapa perkara, iaitu kita tengok lilitan dan juga kita tengok apa yang komponen ada dalam fasa belah. Okey. So cikgu mute Cikgu Azli sekejap sebab dia bising kat sana. Okey. Jadi dekat situ kita tengoklah. Yang pertama bagi motor fasa belah, kalau kita buat peta minda, kita keluarkan lagi motor fasa belah ni, keluarkan, kita buat lagi satu lilitan menghidup. Starting winding lilitan menghidup. Apa dia lilitan menghidup ni? Lilitan ni dia ada satu benda yang dililit. Dia ada macam satu kabel yang kita gulung lilit kan. Dia menggunakan dawai kuprum. Yang kecil bagi mewujudkan regangan rendah dan rintangan tinggi. Okey. Itu bagi lilitan hidup. Yang seterusnya kita tengok lilitan utama pelari ataupun running winding. So dekat sini dalam peta minda keluarkan lagi satu, ada lilitan utama pelari.
Apakah lilitan utama ni? Lilitan utama ni dia ada rintangan yang rendah dan dia punya lilitannya banyak. Dan juga dia menggunakan dawai kuprum yang besar. Tadi kecil kan? Yang hidup tu kecil. Dan tujuannya adalah mewujudkan regangan tinggi. Okey. Mewujudkan regangan tinggi dan rintangan rendah. Rintangan rendah. So kalau kain boleh nampak ataupun yang dekat atas ni yang kita cakap awal-awal ni lita penghidup, dia berlawanan. Okey. Betul. Dia berlawanan. Dia lilitan sama je. Beza dia lilitan menghidup ni adalah rintangan tinggi, lilitan sedikit. Dawai kuprum semua sama, tapi saiz dawai kuprum adalah kecil. Sebab apa? Sebab mewujudkan regangan rendah dan rintangan tinggi. Okey, boleh faham? Boleh, insya-Allah. Okey, alright. Kita ada Adibah Huda dah masuk kita punya grup kita pada pagi ini. Okey, jadi Alhamdulillah. Adibah dah ada. Saya harap Adibah boleh bagi respon ataupun dengar suara sikit. Oh, tak ada ya. Mungkin dia mute. Okey, tak apa. So, okey. Ada apa-apa nak tanya tentang lilitan menghidup dengan lilitan utama ni bagi motor fasa belah? Ada nak tanya? Ataupun boleh bayangkan tak benda ni macam mana? Tak boleh. Bayangkan tak boleh ya? Tak boleh. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan tunjukkan satu contoh gambar yang mengendalikan motor ni. Sekejap ya, cikgu cuba kita tengok dulu apa yang ada. Kat mana Okey, sekarang apa yang nampak sekarang? Kai nampak apa sekarang ni? Ada saya share yang baru. Okey. Kita serangan lah. Okey. Okey, lilitan belah. So, untuk gambar, cikgu pergi skip sekejap. Kita tengok gambar dia. Dalam dia ada sarang. Okey. New share. Kita pergi ke Safari lah. Okey, kita cuba tengok motor fasa belah. Okey, macam dalam gambar ni.
Banyak yang Indonesia ni. For just 60. Oh, di iklan Never need to pula. pick up a camera or use any fancy editing. Okey. Kita skip dulu, kita tengok apa ada. Okey. Okey, cuba Kai tengok. Ini adalah contoh gambar motor satu Gawai patah. kuku. Okey. Oh, motor. Okey, cuba tengok ada berapa lilitan dekat situ? Cuba tengok ada berapa lilitan dekat situ. Dapat jawab tak? Tak. Yang mana? Yang putih tu ke ataupun yang oranye? Okey sekarang ni sekejap. Okey. Berdasarkan gambar ni cikgu akan buat satu drawing anak panah. Okey, satu. Okey, Kai nampak? Yang biru tu, anak panah biru. Anak panah biru tu. Okey. Itu satu. Okey. Satu. Itu yang paling luar. Itu yang paling luar sekali. Yang pertama. Okey. Lilitan yang kedua. Paling luar. Yang belah dalam ni. Nampak? Okey. Ni belah dalam. Yang belah sini ya. Ni satu. Yang ni semua belah luar. Yang luar ni adalah running. Yang dalam adalah starting. Starting. Yes. Okey. Dah ada gambaran lah. Kalau dah ada gambaran, kita boleh teruskan nota kita. Okey, kita teruskan nota kita. Cikgu nak buat simple-simple je hari ni. Nanti kita boleh, tak adalah berat sangat nak mulakan satu-satu benda ni. Okey, sekarang Kai nampak apa tak yang saya share? Okey. Dah nampak kertas penerangan ke? Okey, nampak. Okey, nampak. Okey, baik. Tadi ada lilitan menghidup, lilitan utama. Okey, kita masuk kepada cara kendali pula. Cara kendali. Macam mana motor fasa belah ni berfungsi? Okey. Dia cerita dekat sini memperbaiki ciri-ciri menghidup motor fasa belah. Okey. Dia kata cerita dia cara nak hidup motor fasa belah, cara nak buat dia berpusing. Itu ceritanya sekarang ni. Jadi untuk itu tadi Kai nampak ada benda macam sarang, ada lilitan, ada dua lilitan dan di tengah-tengah motor itu adalah dia punya tak silap saya stator rasanya. Okey. Cara nak hidup motor ni ada yang gunakan satu kapasitor. Satu kapasitor sesiri dengan lilitan menghidup. Satu. So cerita seterusnya kalau guna kapasitor, okey. Guna kapasitor apa akan terjadi? Menyebabkan arus melalui voltan di dalam litar penghidup. Sebab itulah arus menghidup dapat dikurangkan, daya kilas bertambah. Ini cerita nak hidup saja kan.
Adibah. Nah, ni cerita nak menghidup. Bukan cerita berpusing lagi ni. Bab motor ni. Ini cerita nak baru nak pusing. Cerita sampai nak pusing sahaja. So, keupayaan untuk menghidup dapat diperbaiki. So, cerita dekat sini. Semasa menghidup suis kapasitor sesiri, okey, dekat gegelung tambahan. Kapasitor yang telah disesuaikan mempunyai nilai supaya lilitan ada tambahan supaya dia berkesan menampung litar rintangan kapasitor di mana arus mendahului voltan lebih kurang 45 darjah. Tak apa, ini adalah dia punya penerangan secara detail lah. Memang kalau saya jadi Kai, saya pun tak faham apa benda ni, voltan ni semua ni. So kita kena sabar dulu. Biar saya cerita dulu, nanti kita boleh gambarkan. Okey, gelung stator mempunyai aruhan dan arus menyusul di belakang voltan. Arus dulu, barulah voltan dulu, baru arus belakang voltan. Arus dulu, baru voltan. So kedua-dua 45 campur 45, kedua-dua arus adalah 100 pula. Berapa? 90. 90. 45 tambah 45 sama dengan 90. So 90 darjah. Begitu juga dengan dia punya magnet. Medan magnet dia boleh. Okey, kat sinilah kita tengok. Kai nampak tak gambaran ni? Adibah, nampak tak bekalan masuk rajah 1 ni di mana arus yang teraruh cuba menentang perubahan medan. Okey. Medan. So dekat sini ya. Okey. Apa yang Kai faham tentang gambar rajah 1 ni? Apa yang boleh faham berdasarkan arah-arah dan details? Nampak tak? Ke nak saya besarkan? Okey, dekat sini kita ada bekalan masuk. Okey, bekalan masuk dia punya anak panah dia merentasi ada 2 benda kat sini. Okey, ada 2 benda. 2 benda ini akan menghasilkan medan. 1, 2. Nampak tak perbezaan dia? Arus masuk dia ada bulatan. Bulatan yang di luar ni dia menghasilkan bulatan kecil dan seterusnya dia ada medan yang sangat besar yang berlawanan dan bekalan luar. Ini konsep di mana dipanggil konsep di mana satu kabel menghasilkan medan elektrik. Ni dia punya medan lah. Okay. Dia kalau dia bertemu, bila ada satu, dia tak jadi apa-apa. Bila ada 2, dia akan menghasilkan daya kilas. Saya panggil daya kilas lah untuk pemahaman saya lah. Jadi, apa yang ditunjuk dekat sini adalah arus yang teraruh. So, yang besar ni, arus yang teraruh. So, di bawah ni, dia punya contoh di mana arus yang teraruh bersilang. Bersilang macam ni. Macam lambang kungfu Cina tu, pernah tengok tak? Yin Yang tu. Yang hitam putih ada dot. Okay. Pernah. Dia menggambarkan benda yang seimbang. So inilah bekalan keluar. Alright. So arus yang teraruh tu dia cuba menentang perubahan medan. Inilah dia. Ada medan kan? Dia nak cuba menentang. So dalam subjek ni dia ada banyak penceritaan tentang motor.
memang kita kena faham dulu apa motor, apa itu medan magnet. So bila ada arus elektrik, mesti ada medan magnet yang dihasilkan oleh elektrik. Dia berputar memotong bar pada rotor, batang-batang arus di dalamnya. Dan arus yang diarus ini menghasilkan medan magnet diselilingi pengalih dan bergaris terus dengan magnet stator. Okey, magnet stator ni kat mana? Magnet stator ni kat mana pada gambar rajah? Magnet stator adalah yang bulat ni. Yang ni. Mana? Dapat tak? Jap. Okey, ini magnet stator yang saya tandakan, yang cikgu tandakan ni. Ini magnet stator. Ini magnet stator. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi satu kat atas tu kan? Ini magnet stator. Alright. Yang biru tu itu adalah magnet stator. Okay, clear? Okey. Okay, seterusnya kita tengok apa yang berlaku. Tadi magnet stator. Dekat sini dia ada tindak balas medan magnet. Dalam medan magnet ni ada tindak balas antara kedua medan magnet membuatkan rotor tu berputar. Sebab ini kita pakai hukum Lenz. Hukum Lenz yang menyatakan arus yang diarus cuba menentang perubahan medan. Okey, pada motor aruhan, perubahan tersebut adalah medan, gerakan medan dan tekanan dipaksa oleh atas motor. Rotor ni. Memang tak nak bayangkan cerita saya ni. Okey. Dia kena tengok video je. Nanti saya kepikan video. Sebab semalam saya ada bagi apa video yang perlu dilihat supaya kamu faham. Okey. Ini mana rotor akan bergerak sama arah dengan medan stator dan daya kilas motor ini adalah antara 180 hingga 200%. 200%. Okey. Dan beban penuh dan arus berpermulaan adalah 6 hingga 8 kali bebanan penuh. Okey. Jadi agak bosan sedikit bila saya baca terangkan pasal nota ni. So kita tengoklah yang lebih nampak dan jelas. Kalau cerita bab motor ni memang tidur nanti. Okey. Saya ada ni lah. Morgana Vernon baru nak masuk ni. Mana dia? Okey, tak ada. Okey, cara kendalian Swiss Empire. Okey, tadi kita ada belajar kita punya aruhan. Sekarang kita tengok cara kendalian Swiss Empire. Apa benda Swiss Empire ni? Swiss Empire ni ada dua gegelung. Yang pertama, gegelung penghidup dan gegelung pelari. So cerita dia apabila dia mencapai sesuatu kelajuan di mana dia akan memusatkan halaju yang memusat atau dipanggil centrifugal force. Okay? Centrifugal force. Iaitu Swiss Empire ni akan tertarik ke arah sesentuh yang bertentangan. Okey, yang bertentangan. So keadaan ini akan memutar belit. Okey, Swiss Empire ni bendanya macam Swiss tetapi di dalam rotor. Okey, di dalam rotor. Kita cuba
Cikgu cuba tengok apa yang berlaku. Mak ya. Okey, kan nampak apa sekarang? Apa yang nampak yang saya share? Nampak yang tadi je ketai penerangan. Dah penerangan. Sekejap. Tak ada contoh switch empar. Saya nak cari yang senang, mudah dapat. Mana Swiss Empire? Swiss Empire di manakah kamu? Swiss Empire. Okay, tak apalah. Kita teruskan je lah apa yang ada kat sini. Oh, saya ada annotation dekat sini. Clear all my drawings. Clear all my drawing. Okay, ngam. Okay, setakat ni kita kena faham kendalian Swiss Empire pada motor. So dekat rajah 2 ni, ini gambaran ringkas. Gambaran betul nanti cikgu akan berikan. So ini adalah rotor berputar mengikut jam, arah pusingan jam. Okey, kita ada belit yang running, belitan pelari, belitan penghidup. Yang ni untuk starting saja. Bila starting, dia berkaitan dengan kapasitor. Okey, dia ada kapasitor dia. So ini adalah apa ni? So kapasitor untuk Cikgu kejap. Okey. Okey. Lepas tu kita ada belitan penghidup, belitan pelari. Kita ada live. Ya. Orang call. Tak apa, jawab dulu. Yang lain tengah ni. Cikgu teruskan. Okey. Dekat sini kita tengok apa yang berlaku. Cerita dekat sini adalah Swiss Empire yang cikgu tanda ni. Dia nak cerita pasal Swiss je, di mana bila kapasitor tu dah berpusing, kapasitor pula berpusing. Bukan, kapasitor tu dia nak hidupkan belitan penghidup. Bila belitan penghidup ni dah mula masuk arus dan voltan, dia akan memutarkan rotor ni. Okey. Bila sampai kadar maksimum rotor ni berputar, dia akan offkan switch. Dia akan offkan Swiss Empire. Masuk ke pelari. Dekat sini apa yang berlaku? Bila dia sudah running penghidup ni, Swiss ni akan ke sini. Okey, Swiss ni akan ke sini. Boleh faham? Okey, boleh faham apa yang berlaku? Bila belitan penghidup ni sudah hidup, rotor ni berpusing pada kadar maksimum putaran penghidup.
Switch ni automatically akan berpindah ke belitan pelari. Dia automatik akan berpindah ke belitan pelari dan dia akan terus running secara maksimum mengikut dia punya RPM lah, maksimum RPM. Biasanya rotor ni berpusing mengikut arah jam. Ini adalah cerita dalam Lita Schematic. Lita Schematic. Okey. Nanti yang tak faham boleh ulang nanti dalam YouTube. Okey, kita clear dulu. Alright, seterusnya kita akan melihat kalau kita menggunakan motor penghidup kapasitor. Dia gunakan kapasitor untuk start. Dia sama aja jenis dengan motor fasa belah. Okey, dalam motor jenis ni antara perbezaan fasa adalah dia punya apa ni? AI dan IM. Dia banyak diperbesarkan lagi. Maknanya ada kapasitor yang disambung secara siri. So dia ada daya kilas yang tinggi lah. Tak apa, itu cerita dia, motor dia. Okey, sekarang ni kita tengok pula. Kalau motor yang ada kapasitor starting ni, biasanya motor ni sesuai untuk dipakai pada beban yang susah nak hidup. Contohnya dalam peti sejuk, dalam lift, elevator dan juga kompresor. Kompresor ni macam kompresor angin, kompresor apa-apalah, aircon. Dan terdapat jenis motor penghidup kapasitor yang diubah sesuai untuk kerja-kerja tertentu. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok jenis motor penghidup kapasitor. Dia banyak jenis dia. So sekarang hari ni saya nak tengok, saya sebutkan dulu jenis dia. Ada single voltage reversible type, single voltage non-reversible type, single voltage reversible with thermostat type, single voltage non-reversible with magnetic switch type, 2 voltage non-reversible type, 2 voltage reversible type, 2 lagi, single voltage 3 lead reversible type dan seterusnya. Jadi hari ni saya nak minta salah seorang boleh sebutkan 2 jenis motor penghidup kapasitor. Sebutkan saja. Yang mana-mana? Saya minta pelajar saya sebutkan. Boleh tak Kai? Cuba sebutkan. Morgana Valen, cuba sebutkan. Tak ada. Adibah Huda. Cuba sebutkan apa jenis motor yang kamu nampak sekarang ni. Yang mana yang kamu nak sebut? Kai, cuba sebutkan jenis motor penghidup kapasitor. Ni kat dalam ni. Cuba sebutkan 2 jenis motor penghidup kapasitor. Cuba sebutkan. Mana-mana saja. Single type. Reverse type. Yang atas ke? A, B. Oh, yang B. A, B A. Maknanya A dengan B. Okey. Sebutan tu tak jelas sangat kan? Saya tak dengar. Cuba sebut yang B ni, last. Single voltage non-reversible type. Reversible type. Okey, tak apa, boleh. Okey, itu adalah antara 2 jenis motor penghidup yang ada kapasitor. Okey, untuk cara kendalian kita tengok di mana
kendalian kalau ada yang A tadi, yang Kai ada sebut tadi, di mana yang bahagian A jenis dia jenis single voltage externally reversible type. Ni external. External ni dia ada benda yang berasingan. Okey. Dalam kendalian motor jenis ini dia ada 4 punca yang dikeluarkan. Okey, 4 punca. 2 dari gelung pelari dan 2 lagi daripada gelung penghidup. Bila ada 2 gelung, 2 pelari, 2 gelung penghidup, bermakna kita ada berapa punca? Ada 4 punca. Yes, ada 4 punca. So, jadi arah pusingan motor dapat ditukar dengan menukar punca-punca gelung pelari. Maknanya kita boleh tukar je switch wire nanti. Okey. So, ini adalah voltage externally reversible type di mana yang Kai sebut tadi single voltage non reversible type. Motor jenis ini dia punca gulung penghidup dia dengan punca gelung pelari disambung dengan sebelah motor dan mengeluarkan 2 punca sahaja. Sebab tu bila kita beli, kita tengok motor tu ada 2 je wire keluar. Wire untuk sambung elektrik. Itu adalah arah pusingan motor yang tidak boleh ditukar kecuali motor ni dibuka. Kita kena buka motor baru kita boleh adjust dalam dia, modify. So, itu yang non reversible type. So, seterusnya kita tengok single voltage reversible with thermostat. Okey, bila ada thermostat ni kegunaannya adalah untuk menyelamatkan belitan atau lilitan dalam motor tu supaya tidak hangus. Ni sebagai thermostat. Tidak hangus. Dia ada satu lagi komponen. Satu lagi thermostat bila suhu lebih, dia ada function dia. Dalam motor jenis ini, sebuah switch thermostat dipasang untuk mengawal motor daripada beban lampau. Kalau beban terlalu kuat, dia ada cut lock. Dia punya cut off lah. Okay. Kalau terlampau panas atau ada litar pintas, dia akan Dia akan melindungi daripada berlakunya short circuit lah ataupun terbakar lah. Lazimnya dipasang di luar motor. Okey, apabila salah satu kerosakan seperti dinyatakan berlaku, haba, ni cerita pasal thermostat, haba akan terhasil dan menyebabkan elemen bimetallic membengkok dan memutuskan litar. Dia ada thermostat dalam dia. Dia macam dalam setrika lah cerita dia kan. Kalau dah cukup panas, dia off. Kalau tak cukup panas, dia masih memanaskan, dia on balik. Tu cerita thermostat lah. So bila elemen ni jadi sejuk, dia akan kembali seperti asal. Cerita dia sama dalam aplikasi dalam setrika panas. Okay. So bagi single non-reversible with magnetic switch, motor jenis ini biasanya dalam peti sejuk. Kita dalam rumah kita ada peti sejuk kan. Dekat belakang peti sejuk, kalau biasa buka peti sejuk lah, ada motor ni di mana dia ada switch ampere di dalam dia. Ni. Okey. Tidak dapat digunakan. Sesuatu elektromagnetik dalam motor ini akan menggantikan switch ampere. Ini dia punya sesentuh elektromagnetik ni dipanggil geganti biasanya. Dalam bahasa Melayu adalah geganti. Okey. So motor ni dia tak ada switch ampere di dalam dia. So dipakai sesentuh elektromagnetik lah. Banyak cerita dekat situ. Okey, tak apa. Itu cerita bab peti sejuk. Sama lebih kurang je dalam cerita atas. 2 voltage non-reversible type. Banyak ni. Untuk jenis ini menggunakan 2 voltan arus ulang alik sama ada 110, 220 atau 415 volt.
Dan kalau two voltage non-reversible type ni, dia ada 2 gelung pelari, 1 gelung penghidup, sama saja. Dan bila motor ni nak guna voltan rendah, dia punya dua-dua gelung disambung secara serali. Dan bila dia hendak kendali voltan tinggi, 2 gelung disambung sesiri. Gelung penghidup disambung secara serari dan 1 sahaja gelung pelari. Okay, tak apa. Hari ni kita tengok dulu two voltage reversible type dan sebagainya. Okey, cikgu tak nak sembang banyak pasal tu sebab kita dah nak habis dah ni. Okey, two speed capacitor. Alright. So, jadi ada apa-apa nak tanya dalam kelas hari ini sebelum saya akhiri sesi pembelajaran kita? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada sebab dia lebih banyak tentang penceritaan. So saya ingat setakat ini saja 1.3 pengenalan motor penghidup bagi kapasitor. Kita akan sambung esok. Jadi Cikgu Azli, ada apa-apa nak disampaikan untuk kita tamatkan sebelum kita tamatkan sesi PDPR kita pada kali ini? Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa esok. Boleh Kalau ada seorang pelajar pun tak apa, tapi kalau lagi ramai lagi bagus. Adiba okey Adiba? Kita ada Adiba nak dengar suara. Morgana Vanen pun ada. Moga ada? Moga ada. Siapa ada lagi? Mana? Setakat ni 3 orang je. Morgana Vanen. Terima kasih lah So esok kita ada kelas ya, Hafiz? Ya, kita akan sambung 1.3 pengenalan motor. Okey. Alright, okey. Okey, sekadar itu saja. Serah Cikgu Hafiz. Okey, sekadar itu saja untuk hari ini. Jangan lupa tonton link YouTube untuk lebih pemahaman tentang motor elektrik ini. Saya ada bagi link setiap dalam grup supaya kita lebih faham apa yang kita nak belajar. So dalam nota ni dia lebih kepada penceritaan kefungsian sesuatu motor dan jenis motor. So untuk itu kita tamatkan dulu sesi pada kali ini. Video ini saya akan upload sekejap lagi dalam YouTube. Nanti saya akan share dalam grup juga. Oleh itu saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk kelas PDPR pada pagi ini. Dan jangan lupa bagi kelas-kelas seterusnya yang ada berkaitan dengan cikgu akan update. Dan sekadar itulah daripada hari ini. Terima kasih hadir, terima kasih memberi kerjasama. Dan ucapan terakhir pada saya ialah sentiasa menjaga jarak sosial, keluar pakai mask dan juga amalkan amalkan kita punya SOP supaya kita mengelak daripada COVID-19 ini, mengurangkan keboleh jangkitan. So sekadar itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.